Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu semula pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mengulang kaji kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqati Imamil Haramainil Juwaini, yang kitab ini merupakan di antara kitab yang menjadi pilihan para ulama apabila mereka ingin mengajarkan kepada masyarakat berkenaan dengan huraian yang ringkas bagi matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Alhamdulillah, hari ini kita berada dalam majlis yang ke-21 dan kita sudah sampai di muka surat yang ke-11. Dalam 20 majlis sebelum ini kita telah pun tiba ke muka surat yang ke-11. Hari ini kita akan masuk pada huraian berkenaan dengan matan Imam Al-Haramain yang berbunyi wad-dalilu huwal mursyidu ilal matlub, sehinggalah keseterusnya biiznillah subhanahu wa ta'ala bagi yang memiliki buku ini, iaitu di muka surat yang ke-11 berdasarkan cetakan Syarhul Jalalil Mahalli cetakan Ruwaq Jawi. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa sebelum kita memulakan huraian bagi kenyataan Imam Al-Haramain yang berbunyi wad-dalilu huwal mursyidu ilal matlub, sebagaimana biasa kita akan memulakan majlis kita terlebih dahulu dengan hafalan matan Al-Waraqat yang telah kita sama-sama hafaz sebelum ini, dan insya-Allah kita akan mengulang kaji biiznillah matan ini dengan baik biiznillah subhanahu wa taala. Setiap minggu kita akan ulang. Pengalaman saya sebelum ini bersama dengan teman-teman di Mesir, apabila setiap kali kelas kita ulang matan yang telah kita hafal, walaupun matan itu tidaklah diulang-ulang secara kerap dalam setiap hari, hanya sekali seminggu, tetapi dia akan memberi kesan iaitu matan itu akhirnya dapat dihafaz oleh kebanyakan yang hadir. Jadi kita akan mengulang matan Al-Waraqat sehingga pada apa yang telah kita hafal sebelum ini, iaitu sebelum kenyataan wad-dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Kemudian kita akan sambung dengan hafalan baru biiznillah pada hari ini insya-Allah. Sebelum itu kita hadiahkan terlebih dahulu Al-Fatihah. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah, pahala baca Al-Fatihah kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Begitu juga kepada Imam Al-Mahalli serta kepada seluruh para ulama Islam yang telah bertanggungjawab mengembangkan ilmu Islam sehingga sampai kepada kita. Begitu juga kepada semua para awliya, orang-orang salih dan kaum muslimin. Dan semestinya tidak akan kita lupakan, terutamanya Al-Fatihah ini hadiah kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kepada Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli, kepada seluruh para ulama, para awliya, para salihin, dan kepada seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Sayyiduna Imamul Haramain Al-Juwaini
Abul Ma'ali Abdul Malik ibnu Abi Muhammad Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i warakatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bisanadina ilaihi qala sayyidina Imamul Haramain Al-Juwaini. Sama-sama kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi warakatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Wa dhalika lafzun mu'allafun min juz'aini mufradaini ahaduhuma usulu wal akharul fiqhi. Fal aslu ma buniya alayhi ghayruhu wal far'u ma buniya ala ghayrihi. Wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha lijtihad. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر، والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر، والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة المعلوم، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. Sekali lagi, lepas tu kita akan masuk kepada hafalan yang baru. Petang-petang ni saya macam tak larat rasa. Tapi tak apa, kita teruskan. Waktu perdana. Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه،
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل. Alhamdulillah, itu adalah ulangan matan warakat yang pernah kita hafal dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Kita akan masuk kepada hafalan yang baru pada hari ini, iaitu bermula daripada ucapan Imamul Haramain Al-Juwaini wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub, sehinggalah yang keseterusnya insya-Allah. Baik. Wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub 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 والدليل هو المرشد إلى المطلوب 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 والظن تجويز أمرين 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 والدليل هو المرشد إلى المطلوب 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 والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر 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 والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين 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 أحدهما أظهر لا مزية لأحدهما على الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 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 والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. Okey, seterusnya nanti kita akan masuk kepada matan yang berbunyi wa usulul fiqh turuqu ala sabilil ijmal. Ini kita akan hafal selepas ni insya-Allah. Hari ni kita cuba
baca terlebih dahulu berkenaan dengan wad-dalilu huwal mursyidu ilal matlub, sehinggalah sampai kepada huraian bagi matan wasyakku tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar biiznillah. Pada muka surat yang ke-11 bagi siapa yang memiliki kitab ini, cetakan Ruwaq Jawi ini, iaitu pada muka surat yang ke-11. Bagi yang nak dapatkan boleh terus klik di bahagian kedai buku Ruwaq Jawi itu yang ada serta dengan iklan kelas kita pada hari ini, dan boleh dapatkan dengan cara dihantar secara pos ke alamat tuan-tuan. Baik, kita akan masuk kepada huraian wad-dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam al-Jalal al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati imamil haramainil juwaini wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa huwa yashrah matna al-imam abil ma'ali imamil haramainil juwaini wad dalilu huwa al-mursyidu ilal matlubi li'annahu alamatun alaihi. Okey, setelah mana dalam definisi al-ilmu ad-daruriyu dan juga al-ilmu al-muktasab yang telah kita bincangkan sebelum ini, ada kalimah al-istidlal. Contoh dalam ilmu ad-daruri ma lam yaqa' an nazarin wastidlal, ada kalimah istidlal. Dan pada pada definisi al-ilmu al-muktasab juga ada, wa huwa wal ilmul muktasabu ma yaqa'u an nazarin wastidlal. Jadi ada kalimah al-istidlal, dan kita telah pun meneliti dalam perbahasan yang lepas, wal istidlalu talabud dalil. Wal istidlal talabud dalil. Maka dalam memahami erti al-istidlal, atau kita namakan sebagai pendalilan, ada disebut kalimah dalil. Apa dia? Kerana apa? Kerana dalam disebut kalimah al-istidlal adalah talabud dalil, tuntutan kepada dalil. Maksud untuk sampai kepada sesuatu keputusan yang diinginkan tersebut, sama ada berbentuk tasawuri ataupun tasdiki, maka ia memerlukan kepada antaranya dalil. Kalau ilmu itu adalah ilmu al-muktasab, kalau ilmu itu al-ilmu ad-daruri, maka dia tidak memerlukan kepada al-istidlal, dia tidak memerlukan kepada pendalilan. Maka apakah pula ad-dalil? Kerana dalam definisi al-istidlal disebut talabud dalil, tuntutan terhadap dalil. Maka kita mesti kena ada dalil, barulah kita akan sampai kepada keyakinan 100% atau sangkaan yang kuat terhadap sesuatu perkara. Lalu kata Imamul Haramain Al-Juwaini, wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Ad-dalil adalah al-mursyid, penunjuk arah. Al-mursyid kita boleh kata penunjuk arah kepada al-matlub, sesuatu yang dituntut. Maka kita nak kepada satu perkara, apakah yang menunjukkan kepada kita supaya sampai kepada perkara tersebut? Maka perkara yang menunjukkan kepada kita arah untuk pergi kepada benda yang kita inginkan tersebut, perkara yang menunjuk tersebut dinamakan dalil. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambillah contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah nak pergi ke satu lokasi. Nak pergi ke satu lokasi, tuan-tuan tak tahu macam mana nak pergi ke situ. Cuma tuan-tuan memang kena sampai ke tempat tersebut pada jam sekian. Jadi tuan-tuan membuka handphone masing-masing dan buka Google ataupun buka map, Google Map contohnya. Lalu tuan-tuan pun tekan lokasi yang tuan-tuan ingin pergi, tuan-tuan pun klik pada Google Meet contoh, Google Meet pula, Google Map. Bila tuan-tuan buka Google Map dan tekan klik yang tuan-tuan nak pergi, definisi lokasi yang tuan-tuan nak pergi, akhirnya dia telah menunjukkan arah. Okey, jalan depan
masuk kanan, masuk kiri, buat roundabout dan sebagainya, maka akhirnya tuan-tuan sampai kepada tempat dan lokasi yang tuan-tuan nak pergi. Makanya di manakah dalil? Apakah dia dalil dalam cerita tadi? Dalil dalam cerita tadi adalah Google Map yang tuan-tuan gunakan. Kerana ia merupakan satu perisian yang telah menunjukkan arah kepada tuan-tuan untuk pergi kepada tujuan dan maksud tuan-tuan. Jadi maknanya sebarang perkara yang menyebabkan kita akhirnya sampai kepada tujuan, ia dinamakan dalil dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, semua perkara yang menyebabkan seseorang itu sampai kepada matlamat, maka perkara yang menyampaikan itu dinamakan sebagai dalil. Contoh, bahasa isyarat katakan, tuan-tuan nak supaya orang tahu yang tuan-tuan berada di satu tempat. Akhirnya tuan-tuan buat satu kod rahsia ataupun buat satu isyarat. Akhirnya orang tengok isyarat tuan-tuan tu, orang tahu apa yang tuan-tuan inginkan. Maka yang tuan-tuan mahukan adalah orang itu sampai kepada kehendak tuan-tuan. Dengan cara apa? Siapakah ataupun apakah benda yang menyebabkan mereka sampai kepada keinginan yang tuan inginkan? Bahasa isyarat itu. Jadi bahasa isyarat itu juga boleh dipanggil sebagai dalil secara bahasa. Tuan-tuan ambil contoh lain. Tuan-tuan melihat daripada kejauhan ada asap yang berkepul-kepul yang begitu besar. Asap itu telah menyebabkan tuan-tuan memikirkan ataupun sampai kepada satu keputusan bahawa ada kebakaran. Tengok asap begitu kuat, tuan-tuan kata ini ada rumah terbakar ni. Jadi asap itu adalah dalil yang menunjukkan bahawa rumah itu telah terbakar. Jadi sebarang perkara yang menyebabkan kita sampai kepada satu tujuan, maka yang menunjuk arah, yang menyampaikan itu dinamakan sebagai dalil. Ini secara bahasa. Jadi dinama, kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, wad-dalil huwal mursyidu ilal matlub. Ad-dalil adalah sebarang pemberi arah. Mursyid ni memberikan pedoman, pemberi pedoman. Pemberi pedoman kepada yang diinginkan. Al-matlub ini sesuatu yang diinginkan. Li'annahu, kenapa ad-dalil ini dia menunjukkan kepada benda yang diinginkan? Kenapa? Li'annahu alamatun alaih. Kerana dalil merupakan tanda kepada benda yang ingin diketahui, benda yang dituntut tersebut. Jadi ad-dalil dia dianggap ataupun dia difahami bahawa dia adalah penunjuk arah kepada benda yang dituntut, benda yang diinginkan, kerana dalil itu sendiri adalah merupakan alamat, adalah petanda kepada benda yang ingin dituntut tersebut, benda yang ingin dimaklumkan tersebut. Contohnya kalau kita kata isyarat ni, kita ingat lampu isyarat, lampu isyarat. Orang Arab pun panggil isyarah. Lampu isyarat orang Arab panggil isyarah. Baik, bila tuan-tuan tengah bawa kenderaan, tiba-tiba daripada depan nampak lampu merah. Apa maksud dia? Maksud yang nak ditunjukkan oleh lampu merah tu apa dia? Kena berhenti. Maknanya orang yang membuat sistem jalan raya itu ingin tuan-tuan berhenti. Itu al-matlubnya. Itu benda yang diinginkan. Lalu dia telah menjadikan lampu isyarat itu sebagai tanda, sebagai alamat untuk menunjukkan bahawa keinginan yang diinginkan adalah memberhentikan kenderaan. Maka ketika itu bila tuan-tuan tengok lampu merah, tuan-tuan pun faham dan tuan-tuan pun berhenti. Maksud dia apa? Lampu merah itu adalah isyarat kepada sila berhenti. Maka apabila dia adalah isyarat kepada satu perkara, maka ia adalah boleh dinamakan sebagai dalil dari sudut bahasa Arab. Jadi bolehlah lampu isyarat, asap, itu kita katakan sebagai dalil, sebagai petunjuk. Baik, ini adalah definisi ad-dalil dari sudut bahasa. Ini adalah definisi ad-dalil dari sudut bahasa. Baik, dari sudut bahasa Arab, ad-dalil adalah al-mursyidu ilal matlub.
Tetapi apa pula maksud ad-dalil yang diinginkan daripada al-istidlal? Sebab disebut wal-istidlal talabud dalil. Al-istidlal adalah tuntutan kepada dalil. Itu maksud dia al-istidlal. Sebarang tuntutan supaya didatangkan dalil, itu namanya al-istidlal. Tuntutan supaya didatangkan, dipersembahkan dalil untuk menunjukkan kepada sesuatu perkara. Jadi apa pula maksud ad-dalil di dalam definisi al-istidlal? Adakah ad-dalil yang diinginkan dalam petikan yang berbunyi talabud dalil itu adalah yang disebut oleh Imam Al-Haramain, iaitu al-mursyidu ilal matlub? Maka ad-dalil ada dua definisi. Pertama, definisi bahasa, iaitu definisi ad-dalil yang telah didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ada satu lagi definisi, definisi bagi ad-dalil. Saya nak tulis supaya tuan-tuan dapat mencatatnya. Okey. Okay, saya nak tulis bahagian komen supaya tuan-tuan dapat mencatatnya. Okey. Ad-dalil secara istilah, dalam kenyataan para ulama, ad-dalil istilahan ma yumkin. Saya datangkan definisi ini daripada kitab Ghayatul Ma'mul karangan Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Ma yumkin at-tawassul. Ma yumkin at-tawassul bi sahih an-nazar an-nazar fihi ila al-ilmi bimatlub khabari atau zanni. Ad-dalil istilahan ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw zannihi. Okey, saya buat di bahagian nota kaki untuk tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dapat mencatatnya. Okey, ini adalah definisi bagi ad-dalil secara istilah. Ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw zannihi. Ini adalah definisi al-ilmu yang telah didatangkan oleh Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab beliau Ghayatul Ma'mul. Sebahagian para ulama ringkaskan lagi, kata mereka ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabariyin. Agak ringkaslah. Tapi saya datangkan di sini dalam bahagian komen ini, saya datangkan definisi ad-dalil di sisi Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Okey, apa dia dalil? Ma, dalil secara istilah ilmu, maksudnya bukan secara definisi bahasa, tetapi ini adalah definisi dalil dari sudut ilmu yang diguna pakai oleh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka. Ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw dhannihi. Ma ni maksud dia apa sahaja? Apa sahaja yang boleh berlaku at-tawassul. Boleh berlaku sampai dengan susah payah. At-tawassul ni dia atas dasar atau wazan tafa'ul, tafa'ala yatafa'alu, tawassala yatawassalu. Jadi kalimah ataupun sesuatu petikan atas dasar wazan tafa'ala ini, dia biasanya akan menunjukkan unsur
ada unsur kesukaran. Berbeza kalau contoh saya sebenarnya tawassul dengan al-wusul ada beza. Walaupun kedua-duanya bermaksud sampai sesuatu yang sampai al-wusul maknanya sampai ketibaan. Tawassul pun tiba juga, tetapi at-tawassul maksud dia tiba dengan penuh kesukaran. Okey. Ad-dalil adalah ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw zannihi. Ma yumkin, apa sahaja yang yumkin, maknanya boleh berlaku. Dalam ilmu akidah kita ada mungkin, mustahil dan juga wajib. Benda yang mungkin ni maknanya dia berlaku pun okey, tak berlaku pun okey. Maknanya benda yang secara logiknya dia boleh berlaku, dia boleh tak berlaku. Berbeza dengan wajib, benda yang mesti berlaku. Berbeza dengan mustahil, benda yang tidak boleh secara akal untuk berlaku. Jadi kalau wajib al-wujud, kewujudan yang mesti berlaku. Kalau mustahilul wujud, sesuatu benda yang mustahil berlaku. Tetapi kalau jaiz al-wujud, sesuatu benda yang kewujudannya itu kalau nak wujud pun tidak bercanggah dengan akal, kalau tak wujud pun tidak bercanggah dengan akal. Okey. Jadi ad-dalil adalah sesuatu benda yang at-tawassul mungkin. At-tawassul mungkin. Ma yumkinu tawassulu. Yumkin fi'il mudhari', manakala fa'ilnya adalah at-tawassul. At-tawassul, bila kata-kata tawassul maknanya susah, sampai dengan susah payah. Sampai ke mana? Dia akan disebut di hujung nanti, ilal ilmi bimatlubin khabariyin aw zannihi. Sampai kepada pengetahuan. Al-ilmi di sini maksud dia keyakinan. Keyakinan 100% dan bertepatan dengan realiti. Keyakinan yang bertepatan dengan realiti, keyakinan terhadap matlub khabari. Matlub khabari. Matlub khabari ini iaitu sesuatu kenyataan yang berunsur jumlah yang ada mubtada' dan juga khabar. Suatu petikan yang menceritakan bahawa satu benda ni adalah bagian-bagian. Maksudnya sesuatu jumlah ismiyah, sesuatu jumlah yang ada mubtada' dan juga khabar. Pengetahuan terhadap sesuatu jumlah yang bersifat khabariyah ini, suatu jumlah yang bersifat perkhabaran, apabila ada satu benda yang disebabkan benda itu seseorang boleh sampai dengan susah payah untuk meyakini kewujudan ataupun kebenaran sesuatu perkhabaran bagi matlub khabari, atau dia tak sampai yakin, tetapi dia hanya dengan sebab suatu perkara itu dia akhirnya sampai walaupun dengan susah payah, tapi dia sampai kepada kebarangkalian yang kuat terhadap sesuatu perkhabaran. Maka benda yang menyampaikan tersebut, yang disebabkan dia itu seseorang akan sampai kepada sama ada keyakinan terhadap suatu perkhabaran atau sangkaan kebarangkalian yang kuat terhadap suatu kenyataan, maka yang menyampaikan kepada natijah itu dinamakan dalil. Okey, jadi kita balik semula kepada definisi ad-dalil. Ad-dalil secara istilah adalah ma yumkinu tawassul. Sesuatu yang tiba ke mana? Tiba kepada pengetahuan secara yakin terhadap sesuatu perkhabaran, atau tiba kepada kebarangkalian yang kuat terhadap sesuatu perkhabaran. Ketibaan seseorang kepada perkara itu, sama ada keyakinan ataupun zon tadi, adalah boleh berlaku, mungkin satu benda yang boleh berlaku walaupun tidak mesti berlaku tetapi boleh berlaku. Maka benda yang menyebabkan seseorang itu sampai kepada keyakinan atau zon tersebut, benda yang menyampaikan itu dinamakan dalil. Ma yumkinu tawassulu.
Tetapi syarat dia apa? Bi sahihin nazari fihi, ai bi sahihin nazar fi hadha syai' al-muwassil ila al-ilmi atau az-zanni bi matlubin khabari. Syarat untuk sampai kepada al-ilmu terhadap suatu kenyataan atau zan terhadap sesuatu kenyataan bersifat perkhabaran tersebut, sampainya adalah dengan syarat, maknanya kita ataupun seseorang itu hanya akan sampai kepada natijah tersebut, iaitu az-zan ataupun al-ilmu terhadap kenyataan tersebut, dia hanya akan sampai sekiranya dengan syarat an-nazar as-sahih. Maknanya pemikiran an-nazar yang telah kita bincangkan sebelum ni, wan-nazaru huwal fikru fi halil manzuri fih. Dan kita pun dah sebut apa makna al-fikru, iaitu harakatun nafsi fil ma'kulat bi khilafi harakatin nafsi fil mahsusat fa innaha tusamma takhayyula, sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi bi sahihin nazar maksudnya bin nazar as-sahih. Bi sahihin nazari di sini maksudnya bin nazar as-sahih. Dengan syarat berlakunya satu pemikiran yang betul, bukan pemikiran yang tak betul, pemikiran yang betul terhadap benda yang boleh menyebabkan seseorang sampai kepada natijah tersebut. Jadi ini definisi bagi ad-dalil. Okey, apa contoh? Jadi maknanya dalil ni bukan hanya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Dalil bila disebut oleh para ulama, apatah lagi kalau yang menyebutnya ini ulama dalam bidang akidah, maka apa sahaja yang menyebabkan seseorang itu akan pergi kepada satu keputusan, sekiranya dia memikirkan perkara tersebut secara logik, secara begitu benar, dia akan sampai kepada natijah tersebut, maka benda yang disebabkan dia seseorang sampai kepada natijah, ia dinamakan sebagai ad-dalil. Contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kalau orang tanya kepada kita, apa bukti bahawa Nabi Muhammad utusan Allah? Apa bukti? Kami percaya Allah Ta'ala mengutuskan para Nabi dan para Rasul. Tetapi apa bukti bahawa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah? Lalu saya jawab, bukti bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah mukjizat yang berlaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi pernah membelah bulan. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan sesuatu perkhabaran dan akhirnya perkhabaran itu berlaku pada hari ini. Jadi apa bukti? Apa dalil? Maksud bukti di sini maknanya bukti di sini adalah dalil. Apa dalil? Apa maksud dalil? Iaitu sesuatu benda yang kalau kita perhatikan perkara tersebut akan terhasil kesampaian kita kepada sesuatu natijah. Jadi contohnya dalam persoalan yang ditimbulkan tadi, apa bukti Nabi Muhammad utusan Allah? Saya sebut bukti Nabi Muhammad utusan Allah adalah mukjizat yang berlaku kepada baginda Nabi dalam keadaan kita semua sedia maklum Nabi tak pernah belajar sihir. Tiba-tiba sahaja sesuatu perkara yang mencarikan adat itu berlaku kepada baginda Nabi. Lalu kita pun memerhatikan, kita pun mula melakukan satu proses namanya an-nazar, iaitu al-fikru. Kita memahami, kita cuba memikirkan dengan logik, dengan betul. Kita fikir, okey, adakah seseorang itu boleh membelah bulan secara adat? Tidak. Ia tidak boleh dilakukan oleh manusia secara adatnya. Tiba-tiba Rasulullah boleh membelah bulan. Bila Nabi boleh membelah bulan, kita mula memikir, okey, apa maksud bila Nabi boleh membelah bulan? Maksudnya Nabi adalah merupakan orang yang memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Adakah kekuatan luar biasa itu hasil daripada Nabi belajar? Oh, Nabi tak pernah belajar. Ia adalah satu kurniaan. Maksud dia apa? Maksudnya, kalaulah perkara sedemikian boleh berlaku, maksudnya baginda betul-betul dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila baginda mendakwa bahawa baginda adalah utusan Allah dan perkara tersebut berlaku dengan bukti Nabi boleh melakukan apa sahaja dengan izin Allah,
Maknanya perkara yang bercanggah dengan adat itu membuktikan bahawa memang Nabi utusan Allah. Sebab kalau Nabi kata dia adalah utusan Allah, tiba-tiba musyrikin kata okey buat begini, tiba-tiba Nabi tak mampu buat, maka itu semata dakwaan, tidak ada bukti. Kalau betul Nabi adalah utusan daripada Tuhan, sepatutnya apa yang Nabi minta daripada Tuhan, kalau Tuhan izinkan mesti berlaku. Sebab Tuhan Maha berkuasa. Apabila musyrikin Mekah meminta daripada baginda Rasul SAW untuk baginda Nabi membelah bulan, dan akhirnya Nabi telah membelah bulan dan disaksikan oleh musyrikin ketika itu bahawa bulan terbelah dua, maknanya dalam keadaan secara adat ini tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Allah sebagai Tuhan pasti akan boleh buat. Dan Allah telah mengizinkan Nabi untuk melakukannya. Maknanya memang Nabi adalah wakil kepada Allah. Maksudnya utusan kepada Allah. Maka kita memikirkan perkara tersebut dengan begitu halus. Kita memikirkan isu pembelahan bulan tadi dengan begitu teliti. Akhirnya setelah kita meneliti perkara tersebut, kita akhirnya sampai kepada satu natijah. Apa dia dalam contoh ini? Al-ilmu bi anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Kita sampai kepada satu keyakinan yang bertepatan dengan realiti bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dia al-matlub al-khabari dalam contoh ini adalah kaunuhu sallallahu alaihi wasallam rasulan min Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya akhirnya sampai dengan susah payah, bukan main dengan sekali fikir boleh terdapat, main dengan penuh susah payah, dengan at-tawassul, saya akhirnya sampai dengan susah payah. Apabila saya memerhatikan ada sesuatu perkara yang dengan sebabnya saya sampai kepada keputusan. Okay, dalam contoh kita ni, benda tersebut adalah pembelahan bulan. Maknanya kita boleh sebut pembelahan bulan adalah dalil yang disebabkan seseorang memerhatikan pembelahan bulan dengan begitu teliti, difikirkan perkara itu dengan begitu teliti, akhirnya dia sampai kepada keyakinan. Ini contoh kepada keyakinan. Keyakinan terhadap sesuatu matlub khabari, satu perkhabaran, yang mana dalam contoh ini perkhabaran yang kita inginkan adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi maknanya pembelahan bulan adalah boleh dinamakan sebagai dalil. Kenapa? Kerana dengan sebab kita memerhatikan pembelahan bulan, kita fikirkan perkara ini, akhirnya kita sampai kepada natijah iaitu keyakinan terhadap satu matlub khabari. Okey, apa pula contoh zon? Zon, okey, katakan begini, zon. Okey, sebagai contoh zon, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan katakan tuan-tuan di satu kawasan, itu macam di tempat saya ni, di Kuala Kangsar ni, di taman Seroja, Kuala Kangsar, Perak Darul Rizwan. Sebelum sembahyang subuh, pihak surau akan mengalunkan bacaan Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quran Karim itu akan dimainkan, akan dipasang, rakaman itu akan dipasang sebelum masuk subuh. Bila masuk subuh, rakaman itu akan ditutup, lalu akan dilaungkan azan. Okey. Satu hari saya tidur, contoh, lalu saya terjaga di tengah malam. Saya tengok langit masih gelap. Main belum subuh lagi. Cuma saya tak ada jam. Saya pun cuba dengar. Dengar tak orang baca Quran? Tak dengar. Akhirnya saya pun kata, oh maknanya sekarang masih belum lagi masuk waktu sahur. Main mungkin ada sejam atau 2 jam atau 3 jam lagi baru masuk subuh. Okey, saya dapat perkara tu daripada mana? Dengan saya memerhatikan suasana sekeliling saya, iaitu saya melihat suasana yang gelap
dan saya tak mendengar sebarang bacaan Al-Quran daripada surau di kawasan perumahan saya. Bila saya tengok, ni dah gelap. Lelah kalau saya tengok dah cerah, masuk dah subuh. Ini gelap lagi ni, malam ni. Lepas saya dengar, tak dengar pula orang baca Quran. Oh, maknanya, nampak, dengan saya memerhatikan kegelapan malam, dengan saya mendapati bahawa tidak ada sebarang bacaan Al-Quran yang dipasang di mikrofon surau rumah saya memerhatikan dua perkara ini. Akhirnya saya sampai kepada satu keputusan. Apa dia? Dalam contoh ini, saya berprasangka kuat, saya meletakkan ada satu barangkalian yang kuat bahawa waktu malam masih panjang dan nak masuk subuh tu lagi masih panjang. Belum dekat dengan waktu subuh. Saya yakin ke tuan-tuan? Yakin ke 100% subuh masih jauh? Tak yakin. Sebab mungkin hari itu ada masalah elektrik di surau. Akhirnya orang telah azan tapi suara tak sampai kepada saya sebab masalah mikrofon. Saya tak yakin. Tetapi dengan saya melihat langit yang masih gelap dan saya tak dengar sebarang bacaan Al-Quran daripada arah surau, maka saya berprasangka kuat. Saya ada satu kebarangkalian kuat yang hinggap dalam jiwa saya bahawa belum masuk lagi waktu sahur. Maksudnya waktu yang nak hampir subuh tu masih belum berlaku. Saya sampai kepada al-zan bi anna waqtal fajr laysa biqarib innama huwa ba'id. Waktu subuh belum dekat, sebaliknya masih jauh. Saya dapat tu dengan cara apa? Dengan saya memikirkan. Memikirkan apa? Saya memikirkan dengan suasana langit yang masih gelap dan dengan ketiadaan bacaan Al-Quran. Jadi dalam contoh ini, yang menyebabkan akhirnya saya sampai kepada natijah, kepada matlub khabari, yang dalam contoh ini apa dia? Iaitu subuh masih jauh. Yang menyebabkan saya boleh sampai kepada kebarangkalian tersebut apa dia? Ketidakdengaran sebarang suara bacaan Al-Quran dan kegelapan langit. Jadi kegelapan langit serta ketidakdengaran bacaan Al-Quran adalah dalil yang membawa saya kepada kebarangkalian yang kuat bahawa subuh masih jauh lagi untuk tiba. Tapi katakan satu pagi saya tersedar. Saya tengok langit masih gelap, waktu masih malam. Dan saya telah mendengar bacaan Al-Quran daripada arah surau. Itu maksud dia apa? Terus saya kata, lagi 10 minit gamaknya, mungkin lagi 20 minit nak masuk subuh. Sebab apa? Apa bukti bahawa subuh sudah hampir tiba? Iaitu saya mendengar bacaan Al-Quran daripada arah surau. Saya yakin ke subuh subuh sudah dekat? Tak yakin. Kebetulan saya tak tengok jam. Saya tak yakin. Kerana mungkin kot tiba-tiba ada orang test mikrofon pukul 12 malam ke, 1 malam ke. Kot dia nak pasang terpasang ke. Masa dia terpasang tu saya dengar. Benda tu kemungkinan tu ada. Tak pasti. Tetapi yang akan terus menyapa diri saya bila saya dengar bacaan Al-Quran daripada surau, sewaktu saya tersedar daripada tidur, subuh sudah hampir tiba. Saya tak yakin, tetapi berat kemungkinannya subuh sudah hampir tiba. Kenapa? Kerana saya telah memerhatikan pada bacaan Al-Quran yang saya dengar. Maka bacaan Al-Quran itu disebabkan saya perhatikan, saya fikirkan bacaan Al-Quran tersebut, saya akhirnya tiba dengan susah payah, kena fikir, tak datang secara serta-merta. Saya telah tiba akhirnya kepada satu keputusan, satu matlub khabari, iaitu subuh hampir tiba. Jadi apakah namanya dalil? Sebarang benda yang dengan kita memikirkan padanya dengan pemikiran yang betul, kita akhirnya akan sampai kepada matlub khabari. Maka benda yang difikirkan yang membawa kepada keputusan yang dinamakan sebagai matlub khabari, sama ada yakin ataupun zan, maka benda yang difikirkan tersebut adalah dinamakan ad-dalil. Jadi ad-dalil huwa
Ma ay ayyu syai'in yumkinu tawassulu bisahihin nazari fihi ay fi hadha syai' ila al-ilmi bimatlubin khabariyin aw zannihi. Jadi kalau kita nak cuba main sikit dari segi bahasa Arab, kita kata ma maksud dia apa sahaja. Yumkinu tawassul. At-tawassul ini maksud dia sampai dengan penuh susah payah. Bi sahihin nazari fihi. Ba di sini ba al-isti'anah ataupun ba sababiyah. Sampai dengan sebab apa? Dengan sebab bi sahihin nazar. Sahih nazar di sini maksud dia apa? An-nazar as-sahih. Cuma didatangkan sifat dijadikan sebagai mudhaf, manakala mausuf dijadikan sebagai mudhaf ilaih, ditukar sikit. Kita boleh je sebut bin nazaris sahih, boleh je, tetapi ini mainan bahasa. Bi sahihin nazari, dijadikan sifat sebagai mudhaf, dijadikan mausuf sebagai mudhafin ilaih. Sedangkan kalau asalnya kita kata bin nazar as-sahih. Jadi an-nazar adalah mausuf, manakala as-sahih adalah sifat bagi an-nazar. Fihi itu dhamir pada fihi itu kembali kepada ma yumkin, balik kepada kalimah ma dalam awal-awal definisi bagi ad-dalil. Kemudian ba pada bi sahihin nazar, ia berkait dengan kalimah apa? Orang kata dia bertakluk dengan kalimah apa? Dia berkait dengan kalimah apa? Bi sahihin nazar itu dia berkait bukan dengan yumkin, tapi dia berkait dengan at-tawassul. Okey. Ataupun mungkin bi sahih itu dia berkait dengan kalimah yumkin juga boleh, mungkin. Mungkin sampai, ataupun mungkin kita kata berkait dengan sampai, at-tawassul, ataupun yumkin tu sendiri. Mungkin kita boleh kata bi sahihin nazar tu dia bertakluk dengan kalimah at-tawassul, baik sampai itu disebabkan, ataupun kemungkinan sampai itu disebabkan. Okey, ba di sini ba sababiyah ataupun ba al-isti'anah. Sampai itu dengan menggunakan an-nazar ataupun disebabkan an-nazar. Ilal ilmi, ila ni memang dia berkait kepada at-tawassul. Dia muta'alliq dengan at-tawassul. Maknanya kepada apa? Kepada ni berkait dengan apa? Berkait dengan sampai. Sampai kepada. Sampai kepada. Jadi kalau kita kata bi sahihin nazar itu berkait dengan at-tawassul, maka at-tawassul di sini ada dua dia punya muta'allaq dia. Dia ada dua dia punya benda yang berkait dengan dirinya, iaitu yang pertama kalimah bi sahihin nazar, lepas tu ila sendiri. Jadi perkara ini penting untuk kita memahami definisi ini dengan tepat. Jadi dalil ni apa sahaja? Maksudnya di sisi ulama fiqh, di sisi ulama akidah, dalil bukan semestinya hanya Al-Quran dan juga hadis. Dalil apa sahaja yang kalau kita fikirkan perkara tersebut dengan betul, bukan dengan pemikiran yang songsang, dengan pemikiran yang betul, kita fikir dengan betul, kita fikir dengan waras, ia akan membawa kita kepada satu natijah. Maka benda yang disebabkan perkara tersebut membawa kita kepada natijah, benda itu dinamakan dalil. Maka akal adalah dalil. Memerhatikan, contoh macam tadi, saya memerhatikan waktu gelapnya malam dan melihat tidak mendengar sebarang bacaan Al-Quran, itu adalah dalil. Firman Allah SWT, wa aqimus salah, itu adalah dalil kepada kewajipan sembahyang. Sabdaan Nabi SAW yang berbunyi la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, itu adalah dalil yang menyebabkan seseorang itu mengatakan bahawa sembahyang tidak akan sah tanpa membaca Al-Quran, tanpa membaca surah Al-Fatihah. Kemudian qidamnya Allah adalah dalil bahawa Allah tidak memiliki sebarang tempat. Contoh kita fikir Allah Ta'ala ni qadim. Qadimnya Allah ni maksud dia apa? Allah wujud tanpa didahului oleh sebarang makhluk. Maknanya dengan kita memerhatikan kepada qidamnya Allah SWT, kita sampai kepada satu natijah. Allah tidak memerlukan zaman, Allah tidak memerlukan tempat,
Allah tidak seperti makhluk. Kerana Allah wujud sebelum wujudnya zaman, sebelum wujudnya makhluk. Kerana apa? Kerana dengan konsep kidam yang ada pada Allah. Kidam maknanya kewujudan Allah yang tidak didahului dengan sebarang ketiadaan. Sedangkan makhluk pula, dia dulu tak ada lalu diwujudkan oleh Allah. Akhirnya kita faham konsep Al-Qidam. Al-Qidam adalah dalil bahawa Allah tidak bermasa, Allah tidak bertempat, Allah tidak seperti makhluk. Jadi ini adalah satu konsep. Kalau orang kata kamu telah menggunakan akal, ini bukan satu dalil. Kita kata tidak, kamu telah tersilap. Kerana dalil adalah ma yumkinu tawassul bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw zannihi. Itulah dia ad-dalil. Ad-dalil bukan semata-mata Al-Quran dan juga hadis. Sebaliknya akal juga, dengan kita memerhatikan satu konsep boleh bawa kepada satu natijah. Kalau pemerhatian kita itu benar, kita pun sampai kepada satu keputusan, maka apa yang kita fikirkan tersebut adalah dinamakan sebagai dalil. Sebagai dalil. Jadi dalil adalah, kalau disebut dalam matan, al-mursyidu ilal matlub, sebarang perkara yang menunjuk arah kepada yang dikehendaki. Manakala dari segi definisi, istilah para ulama adalah ma yumkinu tawassul bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw zannihi. Okey, alhamdulillah. Okey, ada satu permintaan, apa maksud bi matlubin khabari? Matlub khabari ni maksud dia satu keputusan. Dia bawa kepada satu keputusan, yang mana keputusan itu adalah bersifat fakta. Bila sebut fakta ni memang dia ada mubtada', dia ada khabar. Contoh, Allah tidak memerlukan kepada tempat. Itu adalah contoh matlub khabari, satu kenyataan, satu keputusan yang adakah keputusan ataupun kenyataan ini benar ataupun tidak. Maka nak tahu dia benar ataupun tidak, kita kena melihat kepada dalil. Kalau kita pergi kepada dalil, lalu akhirnya dalil membawa kita bahawa kenyataan ini benar, maka kenyataan yang dianggap benar itu dinamakan matlub khabari. Ataupun contoh, Allah berada di mana-mana, maksudnya Allah ada lokasi. Kenyataan ini adalah matlub khabari, tetapi dengan dalil dia menyebabkan kita tahu bahawa matlub khabari ini adalah tidak benar. Matlub khabari maksud dia jumlah satu kenyataan yang terdiri daripada mubtada' dan juga khabar. Maksudnya kita boleh kata secara mudahnya satu kenyataan, satu fakta yang dibentangkan kepada kita. Cuma apakah kenyataan itu benar ataupun tidak, maka ia memerlukan kepada pendalilan. Contoh, tuan-tuan nak buktikan, okey, tuan-tuan melihat kepada satu asap yang berkumpul-kumpul. Lepas tu tuan-tuan dengar orang menjerit-jerit. Contoh, tuan dengar orang menjerit-jerit, lepas tu nampak asap berkumpul-kumpul. Akhirnya apa yang asap dan suara yang gamat itu, bila anda fikirkan suara yang begitu kuat, orang menjerit-jerit, lepas tu tengok asap yang begitu berkumpul-kumpul, apakah yang akan tuan-tuan pergi, akan sampai kepadanya? Rumah terbakar. Jadi rumah terbakar itu adalah matlub khabari, satu keputusan yang akhirnya kita akan sampai kepadanya setelah kita memikirkan pada sesuatu dalil. Jadi matlub khabari adalah sesuatu kenyataan. Kita boleh buat mudahnya begitulah. Matlub khabari adalah satu kenyataan. Satu kenyataan. Okey, alhamdulillah. Jadi kata para ulama, dalil ni tujuannya untuk sampai kepada matlub khabari. Maka kalaulah dia tak pergi kepada matlub khabari, tapi dia pergi kepada kepada definisi sesuatu perkara, itu tak dipanggil sebagai dalil. Itu dipanggil sebagai al-had ataupun ta'rif. Maka ta'rif, dengan kita memerhatikan ta'rif, kita akan pergi kepada definisi. Kita faham isi kandung sesuatu perkara, kita akan sampai kepada definisi sesuatu benda. Orang tanya kita, apakah dia al-insan? Kita pun fikir al-insan ni apa dia? Kita pun fikir. Kita fikir
Insan dia bukan objek, dia objek tapi dia bukan objek tak bernyawa, dia benda bernyawa, main dia hayawan sebab dia ada kehidupan. Kita akhirnya kita sampai kepada satu keputusan bahawa al-insan huwal hayawan natiq. Al-insan huwa al-hayawan an-natiq. Manusia adalah satu benda hidup yang mampu untuk berfikir. Itu al-insan huwal hayawan an-natiq. Itu adalah definisi. Maka yang menyebabkan kita sampai kepada al-insan wal hayawan an-natiq itu dinamakan sebagai al-had ataupun at-ta'rif. Tetapi kalau al-matlub al-khabari ini adalah merupakan satu kenyataan untuk kita fikirkan adakah ia benar, kenyataan ini benar ataupun tidak benar. Maka yang membawa kita bahawa kenyataan ini benar ataupun tidak adalah dalil, adalah dalil. Okey. Alhamdulillah saya kira nampak gayanya dengan pukul 4.11 ni. Ingatkan sempat kita masuk kepada az-zann dan juga asyak. Namun tidak sempat. Maknanya kita sempat pada hari ini dengan meneliti wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub, dengan kita meneliti juga tentang apakah definisi ad-dalil. Ini definisi ini sangat penting sebab kadang-kadang orang tersalah faham. Orang ingat untuk memahami sesuatu perkara itu mesti dengan dalil. Apa maksud dalil? Dia faham dalil mesti qala Allah qala Rasulullah. Sehingga akhirnya bila seseorang fuqaha mengeluarkan satu pendapat, dia kata mad dalil. Apakah dalil? Kita pun kata fuqaha ini telah menggunakan konsep qiyas. Dia macam tak boleh terima sebab bagi dia dalil adalah Quran dan juga hadis. Dia terlupa bahawa qiyas juga adalah dalil. Ijma' juga adalah dalil, istishab juga adalah dalil. Kerana sebarang perkara yang diiktibar, kalau kita memahaminya dengan baik, kita fikirkannya dengan baik, akan menyebabkan terhasil sesuatu natijah yang kita panggil sebagai al-matlub al-khabari. Maka benda yang menyebabkan kita sampai kepada natijah tersebut, benda yang menyampaikan itu namanya ad-dalil. Dia dinamakan sebagai ad-dalil. Dan ilmu usul fiqh adalah satu ilmu yang antara peranannya adalah untuk mengenal pasti apakah dia ad-dalil yang dianggap muktabar di dalam istinbat hukum hakam syariat. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada definisi az-zann dan juga asyak. Dan kita akan tengok juga, kita akan sentuh juga satu lagi namanya al-wahm. Yang mana az-zann, asyak, al-wahm adalah merupakan lawan kepada al-ilmu dan juga al-jahlu. Jadi tahulah kita dalam kita memahami sesuatu perkara, kita percaya kepada satu perkara, kepercayaan kita kepada satu perkara, dia akan pergi kepada salah satu di antara 5 perkara ini. Kepercayaan yang jitu, yang tidak berbelah bahagi, lalu akhirnya kena dengan realiti, itu namanya al-ilmu. Kepercayaan yang jitu terhadap satu perkara rupa-rupanya bercanggah dengan realiti, itu namanya al-jahlu. Kepercayaan terhadap satu perkara tetapi tidak jitu, tidak bulat, tidak putus. Sebaliknya ada kemungkinan, ada kebarangkalian mungkin benda ni berlaku, mungkin sebenarnya tak berlaku, tetapi berat hati mengatakan benda itu sebagai contoh berlaku, maka keberatan hati kita terhadap salah satu kemungkinan itu namanya az-zann. Kemudian kita percaya kepada satu perkara tetapi masih dalam unsur kebarangkalian, dan kebarangkalian yang tidak kuat, kepercayaan kita terhadap satu kebarangkalian yang kita rasa kebarangkalian ini tidak kuat, itu namanya al-wahmu. Dan apabila kita mendengar sesuatu fakta dan kita tak pasti ianya benar ataupun tidak, dan tidak ada satu pun kebarangkalian bagi kita yang mendengar perkara tersebut, maknanya kita kata, saya peribadi saya tak tahu benda ni betul berlaku ke tak betul berlaku, dan saya pun tak ada langsung kebarangkalian yang kuat terhadap perkara ni. Saya memang di tengah-tengah, saya tak mampu nak buat keputusan ianya betul berlaku ke atau tidak berlaku, dinamakan asyak. Jadi di sinilah mengapa Imamul Haramain mendatangkan definisi az-zann, asyak, kerana az-zann dan juga asyak adalah merupakan
lawanan kepada al-ilmu dan juga al-jahlu yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan kita pun tahu kenapa dibincangkan tentang al-ilmu, kerana Imamul Haramain ingin membuat sedikit perbandingan di antara al-ilmu dan juga dengan al-fiqhu. Asal kepada kenapa boleh timbul isu al-ilmu, iaitu apa kaitan di antara al-ilmu dan juga al-fiqhu. Kemudian disebabkan al-ilmu ada dua definisi, iaitu semata-mata pengetahuan terhadap satu perkara atau keyakinan yang tuntas dan kena dengan realiti. Maka disebabkan salah satunya adalah keyakinan yang tuntas yang kena dengan realiti, dinamakan juga al-ilmu. Maka lawan bagi al-ilmu adalah al-jahlu, al-syakku, al-zannu, al-wahmu dan juga empat tu merupakan lawan kepada al-ilmu, iaitu al-syakku, al-zannu, al-wahmu, al-syakku dan satu lagi al-jahlu, lawan kepada al-ilmu. Jadi semuanya ada al-lima: al-ilmu, al-jahlu, al-syakku, al-zannu dan juga al-wahmu. Biiznillah minggu dalam pertemuan akan datang kita akan melihat tentang definisi al-zann dan al-syak. Saya mohon maaf tuan-tuan, kita mengambil masa sekitar sejam untuk memahami definisi ad-dalil, walaupun seluruh majlis kita hari ini rupanya hanya membaca petikan yang berbunyi wad-dalilu huwal mursyidu ilal matlub li'annahu alamatun alaih. Namun moga-moga apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat, kerana kita dapat memahami apakah erti ad-dalil yang diinginkan oleh para ulama sewaktu mereka membahaskan suatu ilmu. Maka kadang-kadang bila digunakan dalil akal, kita tu sebab ini adalah dalil, kerana dengan kita meneliti konsep akal lalu kita sampai kepada satu natijah, ia adalah dalil. Dia adalah sesuatu dalil walaupun tidak disokong oleh Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya tidak ada Al-Quran dan juga hadis yang menyatakan perkara tersebut, tetapi apabila perkara itu diamati dengan akal yang waras, membawa kepada satu natijah, maka ia adalah ad-dalil. Dia adalah ad-dalil. Kerana ad-dalil huwa ma yumkinu tawassul bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw zannihi. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Moga-moga Allah SWT memberkati apa yang telah kita lakukan, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada definisi az-zann dan juga asyak. Dan rasanya az-zann asyak tidak sesukar dalam memahami erti ad-dalil pada hari ini. InsyaAllah kita mungkin boleh sampai kepada definisi usul fiqh dalam minggu hadapan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, itu saja daripada saya. Mohon kemaafan di atas segala kekurangan. Asar pun sudah hampir tiba di Malaysia. Moga-moga kita direzekikan Allah untuk dapat beribadah di rumah Allah kembali sebagaimana biasa biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.